InsyaAllah kita InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah yang sentiasa memberikan rahmatnya kepada kita, nikmatnya kepada kita, walaupun dalam keadaan kita sering lupa, sering lalai, sering lemah. Dan alhamdulillah, dengan segala pujian-pujian pada Allah itu, kita panjatkan syukur kita dengan kita meningkatkan ikhlas kita, iaitu kita membersihkan niat-niat kita supaya segala yang kita hajatkan ialah untuk berubudiah kepada Allah, untuk menjunjung perintah Allah, dalam rangka untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meningkatkan diri kita dalam suasana-suasana yang ada pada hari ini, untuk kita sama-sama memperbaiki kelemahan kita, bertaubat kepada Allah di atas segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kita sama-sama merasakan syukur, gembira, merasa sayang, kasih sayang Allah. Kita nak merasai kasih sayang Allah, kerana kasih sayang Allah itulah yang akan menjadikan kita lebih kuat lagi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, dia kata bagaimana kita mahu sayang kepada Allah lebih daripada kita sayang kepada yang lain, lebih kita sayang kepada yang lain termasuk diri kita sendiri. Macam mana kita nak sayang kepada Allah? Maka dia kata kita tidak akan sayang kepada Allah daripada yang lain, ataupun kita tidak akan melakukan sesuatu untuk beramal mendekati Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita tidak merasai bahawa Allah SWT sebenarnya telah berbuat banyak benda, banyak perkara, banyak hal yang Allah telah buat baik pada kita. Seseorang itu akan sentiasa buat baik, beramal, buat baik apabila seseorang itu merasai dirinya disayangi ataupun dibantu. Jadi kita kalau nak sayang Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada yang lain, sehingga mungkin kita akan mengalir air mata kita, menangis pada Allah SWT apabila kita merasai atau melihat pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita terlalu banyak untuk kita hitung, banyak sangat kebaikan Allah bagi. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka mari sama-sama kita memulakan pagi kita pada program kita ini, kehidupan kita ini, dengan kita berfikir dan kita menumpukan hati kita kepada kalimah syahadah yang kita baca. Kita baca kalimah syahadah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita sentiasa duduk di atas kalimah syahadah. Duduk di atas kalimah syahadah. Macam mana nak duduk di atas kalimah syahadah ni? Kita nak kena merasai bahawa kita nak memperbaharui iman kita, amal kita dengan kalimah syahadah, iaitu pengakuan kita, saksi kita bahawa hanya Allah lah yang merupakan Tuhan yang kita sembah, dan hanya Allah lah merupakan tempat kita beramal, beribadah kepada Dia, insya-Allah. Baik. Jadi kita nak sambung sedikit apa yang telah kita simpan, kita bincang minggu semalam. Berkenaan dengan salah satu sifat jilul mau'ud, itu sifat mereka atau generasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu generasi yang beribadah, iaitu generasi yang menjadi abid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, al-abidun. Dan generasi yang beribadah inilah, bila kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, keberkatan, rahmat kepada kita. Dan di sinilah bagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 105, 106 yang kita baca semalam. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas salihun inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Dan demi sesungguhnya yang kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan, kitab Zabur, sesudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz, bahawa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Yarisuha ibadiyas salihun. Siapakah hamba-hamba yang saleh itu? Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Mereka itulah orang-orang yang mana disampaikan cita-cita mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang akan diberikan kemenangan kepada untuk memerintah, memimpin dunia ini, yarisuha, untuk mewarisi dunia ini, yarisuha ibadiyas salihin, iaitu mereka yang beribadah, yang menjadi orang yang saleh. Jadi untuk menjadi orang saleh ini, maka ataupun untuk beribadah ini, maka kita nak sama-sama menepati dua ciri asas sebagai dasar kepada ibadah. Yang pertama sekali ialah kita mesti membina kebersihan jiwa. Jiwa kita mesti dibina, dibersihkan. Kerana ibadah tidak akan lahir melainkan daripada jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih ini ialah jiwa yang boleh hidup bersama iman, yang boleh hidup bersama iman. Jadi al-iman al-amik, keimanan yang mendalam yang ada pada seseorang itu, dia bermula dengan jiwa yang sedar, jiwa yang bersih. Jadi kita kena melihat bahawa kita perlu membersihkan jiwa-jiwa kita, menghidupkan jiwa-jiwa kita. Dan apakah amalan, apakah ibadah yang boleh menghidupkan jiwa kita? Tidak lain dan tidak bukan ialah az-zikrullah. Az-zikrullah. Jadi yang pertama sekali ialah kita ingin sentiasa berada di dalam keadaan berzikir. Dan berzikir ini bukan hanya kita menyebut nama Allah, subhanallah, la ilaha illallah dan sebagainya. Tetapi zikir ini sebenarnya adalah dalam bentuk satu ingatan. Kita mengingatkan diri kita hasil daripada mengenal Allah tadi. Kita faham, kita merasai dekat dengan Allah.
Kita rasa taqarrub dengan Allah, kita rasa sampai kepada Allah. Jadi kita akan bincanglah satu ketika nanti bagaimana kita nak sampai kepada Allah, bagaimana kita nak menyampai kepada makam fana dan makam baqa. Fana ni secara ringkas kita kata kita dapat merasai hakikat kewujudan Allah yang sebenar, dengan kita menghapuskan ataupun kita kata menghilangkan kewujudan makhluk. Ini fana secara ringkas lah, nanti kita akan bincang detail. Dan juga baqa, di mana kita merasai keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hakikat daripada baqa ini yang tertinggi itu, kita akan melihat bahawa di setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini, di sebalik makhluk itu sebenarnya bermula, terbitnya makhluk itu kejadiannya dengan wujudnya Allah, kuasa Allah. Jadi kita melihat sesuatu, kita bukan hanya melihat makhluk, tetapi kita melihat kuasa Allah, melihat sifat Allah, melihat perbuatan Allah, melihat nama-nama Allah, sehingga akhirnya kita benar-benar bersama dengan yang maha kekal, iaitu Allah. Al-Baqa, Allah ini ialah yang maha kekal. Jadi insya-Allah benda tu kita akan pergi bincang dari semasa ke semasa. Jadi yang pertama sekali, kita nak menjadi seorang yang mengabdikan diri kepada Allah, hendaklah kita membetulkan niat kita, hati kita, dengan kita memulakan setiap kali kita dengan kalimah syahadah. Kalimah syahadah secara ringkas, kita mengucap 2 kalimah syahadah secara ringkas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ucapkan 3 kali. Kita tutup mata kita, kita renungkan diri kita, dan kemudian kita pegang diri kita, dengan kita buat macam gini lebih kurang, kita tutup kan, dan kita ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pegang macam gini, kita diam-diam seorang-seorang, kita membayangkan bagaimana kita berjanji setia, merendahkan diri kepada Allah. Ini peringkat awal lah, mula-mula macam itu. Nanti bila sampai peringkat mahu kita melaksanakannya, insya-Allah sekiranya ada peluang dan kesempatan, di keizinan kita boleh bertemu dan sebagainya, mungkin saya akan terangkan berdepan bagaimana cara kita ingin bersama-sama mengucap 2 kalimah syahadah, dengan sanad-sanadnya, insya-Allah. Jadi untuk kita sama-sama beribadah kepada Allah, maka asasnya ialah hati kita sentiasa rasa bersama Allah, berzikir. Itu asas. Hatta kita sembahyang pun, kalau hati kita tidak bersama-sama mengingati Allah, merasai bersama Allah tadi, maka sembahyang kita tu pun jadi lara, jadi lalai, jadi tidak khusyuk. Sembahyang kita tu terputus, hati kita terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa hati kita ini kita kena latih dengan zikrullah? Kerana kita tahu Islam bermula dengan mengenal Allah. Islam bermula dengan mengenal Allah. Kenapa? Macam mana? Kenapa sebab kalimah syahadah itu bermula sebagai Islam? Kita rukun Islam pertama ialah kalimah syahadah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Kerana kita mahu memperkenalkan, kita mesti memperkenalkan Allah kepada mereka yang mahu masuk Islam. Maknanya memperkenalkan tentang wujudnya Tuhan yang esa. Tuhan yang esa, yang lain tak ada, bukan Tuhan. Yang lain tu hanyalah makhluk. Tuhan ini esa. Tuhan ini adalah hanya merupakan satu sahaja, itu Ahad. Al-Ahad itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena perkenalkan Allah, kemudian sifat-sifat dia, af'al dia, asma' dia dan sebagainya. Bagi apabila kita telah mengenal Allah dan mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, Rabb kita, ilah kita, maka pada ketika itu bermulalah perjalanan Islam kita. Perjalanan untuk lebih mengenal Allah, lebih memperhambakan diri, beribadah kepada Allah. Sehinggalah di akhirnya bila kita keluar daripada dunia ini, kita keluar dalam keadaan kita kenal Allah. Kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar ibadah saja. Jadi kalau orang awam, orang biasalah, maknanya orang yang kita katakan sebagai orang yang tidak mahu berfikir sebagainya, mereka hidup sekadar ibadah saja. Tetapi dia tidak sebenarnya mahu mengenal Tuhan mereka. Apabila mereka tidak mahu mengenal Tuhan mereka, maka sesungguhnya ibadah tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Ibadah itu dia akan jadi sebagai
satu perkara yang biasa saja. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Dia tak rasa kepentingannya, keperluannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah untuk latihan ibadah ini, ubudiyah ini, maka kita latih diri kita supaya berzikir. Berzikir iaitu supaya kita mengingati Allah dalam rangka untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini, ubudiyah itu dia bermula dengan mengingati Allah. Kan? Sebab tu digambarkan oleh Allah SWT Rasulullah SAW dalam hadis ni bagaimana siapakah makna, apakah dia amalan yang lebih hebat, yang paling hebat. Dia lebih hebat daripada orang yang berjihad fi sabilillah, sehingga sampai peringkat dia berperang silau dengan pedangnya, dia memukul, dia dipukul ataupun mati syahid. Maka apakah amalan yang lebih hebat, lebih besar daripada berjihad fi sabilillah ataupun daripada apa yang lain? Maka Nabi gambarkan apa? Ialah zikrullah. Zikrullah. Jadi kalau kita kata, kalau gitu kita baca zikir je lah, tak payah pergi perang, tak payah pergi jihad, walaupun perang itu telah diwajibkan pada masa itu. Jadi makna zikrullah ini bukan hanya sekadar kita menyebut nama Allah, tetapi dipahamkan pada kita oleh para ulama kita bagaimana penghayatan zikrullah ini. Maknanya ialah seseorang yang mengingati Allah, tidak terputus hubungan dengan Allah, merasai bersama Allah, merasai diri dia dipantau oleh Allah, dekat dengan Allah, taqarrub dengan Allah, dan dia sentiasa tidak putus. Maknanya zikrullah ni dia tidak putus di dalam taat kepada Allah dan meninggalkan perkara yang Allah larang. Jadi apabila kita melakukan perkara yang Allah suruh, perintah, dan kita menjauhkan perkara yang Allah larang, kita meninggalkan perkara yang Allah haramkan, maka itulah zikrullah. Maknanya kita dalam keadaan tunduk kepada Allah, dalam keadaan mengingati Allah, dalam keadaan taat kepada Allah, meninggalkan yang Allah larang tadi. Jadi inilah perkara yang digambarkan, kita istiqamah di atas taat kepada Allah, istiqamah di atas kita taat meninggalkan perkara yang Allah larang, yang Allah haramkan. Itulah zikrullah. Maknanya yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahawa yang lebih baik daripada perang, daripada syahid, daripada amalan lain, iaitu zikrullah itu bukanlah hanya sekadar zikir itu pada lidah kita sebut la ilaha illallah, hati sebut la ilaha illallah, tetapi bagaimana suasana kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa itu lahirnya ubudiyah lillahi wahdah secara kamilah, secara sempurna. Maknanya dalam keadaan kita taat pada semua perintah Allah dan kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan kita beribadah itu tidak melakukan maksiat, tidak melakukan kemungkaran, itulah dimaksudkan dengan berzikir. Berzikir ni maknanya berada di dalam keadaan mengingati Allah, bersama Allah, berada di dalam keadaan kita taat kepada perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Ini maknanya itulah disebut sebagai ubudiyah. Jadi apabila kita mengatakan bahawa kita ini seorang yang mengenal Allah, bersama Allah, maka ketika itu kita menjauhi segala yang Allah larang. Segala yang Allah larang yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau ada perkara itu, kita tinggalkan benda yang Allah larang, maka barulah kita mengingati Allah, berzikir. Ini pandangan para ulama kita bila dia menghuraikan hadis tersebut. Hadis itu menggambarkan bahawa amalan yang terbaik sekali, amalan yang terbaik, yang lebih baik daripada setakat berperang, kilauan-kilauan pedang sampai syahid, iaitu dia istiqamah dalam ubudiyah lillahi wahdah. Bukan hanya ketika masa-masa tertentu dia mengingati Allah, berzikir pada Allah, tetapi dalam setiap keadaan, setiap saat, setiap masa dia di dalam keadaan ubudiyah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah untuk melatih diri kita itu, maka hati kita perlu dibersihkan. Hati kita perlu dibersihkan. Hati kita perlu diisi dengan zikrullah. Jadi yang kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang kita baca subhanallah, subhanallah, yang kita baca-baca itu, yang kita amalkan itu, subhanallah wa bihamdi, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, yang kita baca-baca itu, maka itu semua adalah merupakan
kita punya, kita sebut sebagai zikir tadi, merupakan sesuatu yang untuk nak merangsang kita, untuk nak mengingatkan kita, untuk nak menghayatinya supaya kita menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah, beribadah pada dia. Bila kita sebut ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, kan, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri dengan sendirinya, yang maha pengurus, yang maha melindungi, ya hayyu ya qayyum, kan, la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan kau, kan. Jadi pada masa itu kita pun tunduk hati kita, kita dengar baik-baik apa yang kita baca, kita cakap tadi, dan kemudian kita pun menghayati perkataan-perkataan tadi, dan kemudian kita pun meredai, kita bersama, kita mohon kepada Allah, dan pada masa itulah kita buat apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Dan sebab itulah apabila kita sebut sini, maksud ubudiyah di sini, maknanya keadaan yang kita tidak terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermula dengan hati kita. Bermula dengan hati. Sebab itulah ia gambarkan dengan zikir ini, apabila kita mula mengenal Allah. Apabila kita mula mengenal Allah, latihan kita, mula-mula latih kita dengan zikir la ilaha illallah dengan hati tadi. Tapi bila hati kita telah mula mengenal, hati kita telah mula kenal perbuatan Allah, sifat Allah, dah mula kenal, hati kita mula rasa akan perkara tersebut, dia perlukan masa lah. Ada orang tanya berapa lama kita nak berzikir sehingga kan kita dapat merasai apa yang sepatutnya, tergantung kepada sejauh mana kotornya hati kita. Jadi apabila kita telah membersihkan hati kita itu, maka akan sampai satu peringkat kita kenal Allah dan memberi bekas kepada hati kita, mengenal Allah tu menyentuh hati kita, maka kita akan berzikir tanpa suara, tanpa huruf. Tanpa suara, tanpa huruf. Pada masa itulah kita akan berzikir tanpa suara, tanpa huruf. Yang mana walaupun kita tidak sebut la ilaha illallah, tak sebut sebagainya, maka pada ketika itu kita masih lagi mengingati Allah. Macam mana kita akan bincang hari ini, insya-Allah. Jadi sebab itulah di dalam kita nak mengenal Allah, maka kita kena lembutkan hati kita, kita kena bersihkan hati kita, kena biasakan hati kita dengan zikrullah yang kita maksudkan tadi, iaitu dengan kalimah la ilaha illallah, contohnya mengucap, dan juga dengan ucapan lidah dan ucapan hati. Maka prosesnya saya nak ulang sedikit. Proses bagaimana kita gambarkan zikir tadi itu, prosesnya bermula dengan kita pada peringkat mulaan seorang itu perlu menyebutkan ucapan. Perlu menyebutkan ucapan. Mula-mula kita kena sebut ucapan. Ucapan dengan lidah kita. Kita sebut, latih. Kita kena latih. Apa yang kita nak sebut, apa yang kita nak latih, kita nak sebut kalimah-kalimah yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai kalimah-kalimah yang utama. Contohnya yang digambarkan sini ialah kejap saya terkeluar pula. Contohnya adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ni dah Rasulullah SAW sebut dah. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, yang paling tinggi afdalul zikr, afdalul zikr itu ialah memang kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Dia akan ada memproses, kita akan proses diri kita. Kita akan menyebut kalimah la ilaha illallah itu dengan untuk kita mengingatkan diri kita pada Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak yang menjadikan melainkan Allah, tidak yang memberi rezeki melainkan Allah, tidak yang memuliakan melainkan Allah, tidak yang menghina melainkan Allah. Jadi bila kita zikir itu, hati kita sebut sama dan kita rasa benda tu. Mula-mula susah, memang susah. Mula-mula kita cuma setakat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita cuba sebut macam itu je. Tapi kita kena buat, kena latih. Yang ini kena latih tuan-tuan. Tak boleh. Tidak ada kecuali. Semua orang kena buat ni. Kalau sembahyang, sebab tu setengah orang tanya soalan saya, macam mana nak khusyuk dalam solat? Nak khusyuk dalam solat, kena bermula sebelum solat. Nak khusyuk dalam solat, bermula sebelum solat. Sebelum solat, macam mana nak khusyuk dalam solat? Macam mana nak ikhlas? Macam mana nak meningkatkan amalan hati kita sebelum amalan-amalan zahir tadi? Maka sebelum kita beramal, kita mesti ada hakikat perasaan kita terikat dengan la ilaha illallah. Ini untuk ubudiyah, untuk melahirkan orang yang boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul
kita gambarkan sebagai orang yang akan menjadi hamba Allah. Jadi dia bermula dengan lisan. Dia akan bermula dengan lisan dan kemudian selepas itu dia akan sedikit demi sedikit zikir itu akan mengalir dalam diri dia, turun kepada hatinya. Itulah dia menghadirkan hati. Sebab tu dia bermula dengan lisan, dengan sengaja, dengan sedar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisan sebut. Kemudian pada masa yang sama, lama-lama telinga dengar la ilaha illallah, mata mendengar, hidung mendengar, semua tubuh badan kita mendengar. Kita berzikir la ilaha illallah. Barulah dia akan turun ke hati. Hati pun sebut sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia akan turun ke hati dan apabila hati telah menyebutkan zikir yang ada pada lidah tadi, maka barulah digambarkan menghadirkan hati. Barulah hadir hati. Dan kemudian apabila hati kita telah kita sebut lama banyak kita dah biasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan hati tadi. Lama-lama maka Allah bagikan cahaya, Allah bagikan kekuatan hingga hati kita bertambah bersih. Maka dia akan naik kepada roh. Dia akan naik kepada roh. Jadi dia akan pergi kepada roh pula. Bukannya hati, setakat hati yang di luar, yang bercakap, yang berzikir, dia akan pergi ke roh. Roh kita akan mula berzikir. Dan roh kita akan mula mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita mula merasai roh itu telah mula mengenali hati kita yang dalam sikit, mula pergi hati kita ada 7 lapis. Hati kita yang dalam sikit, makin makin dalam, maka kita akan merasai pergerakan. Kita akan merasai pergerakan perasaan kita. Perasaan kita baru boleh disentuh, diikut. Baru boleh perasaan kita disentuh, diikut. Mengikuti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita melihat pokok, sebelum ni kita tengok pokok, kita baca la ilaha illallah, tidak ada yang jadikan pokok melainkan Allah. Hati kita pun sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apabila zikir itu telah naik ke roh kita, telah masuk dalam lagi kepada roh kita, mula kita rasa subhanallah, atau kita kata besarnya, hebatnya Allah menjadikan pokok. Perasaan merasai kebesaran Allah. Kita boleh rasa. Kita boleh rasa. Kita merasai kebesaran Allah. Kita merasai kehebatan Allah. Kita merasai kasih sayang Allah. Kita mula merasai. Maknanya perasaan kita telah mula, kita boleh ikat dengan sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah. Kita boleh mengikat perasaan kita. Kita dah mula rasa sedih. Tengok orang ramai buat benda-benda tak elok, dalam hati kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sedih. Ya Allah, sesungguhnya ramai orang berdosa. Mengalir air mata kita. Tengok orang buat berdosa, kita mengalir air mata. Sebab tu kita kena sentiasa sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau kita baca zikir la ilaha illallah. Ataupun katakan kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasahbihi barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasahbihi barik wasallim. Ataupun baraka wasallam. Ikutlah. Kita baca. Kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bila kita baca tu, kan, lama. Dia kena lama. Kenapa kena lama? Sebab hati kita keras. Hati kita keras, hati kita sakit, hati kita gelap dengan dosa-dosa yang kita perasan tak perasan, dosa zahir, dosa batin banyak. Jadi kita baca ulang-ulang sehingga dia akan naik kepada roh. Jadi zikir itu akan menyentuh roh kita. Dan apa tanda roh kita sudah mula disentuh, maka kita boleh merasai hakikat perbuatan Allah, sifat Allah. Kita mula rasa bagaimana Allah ini, dia maha berkuasa, Allah ni maha penyayang, Allah maha pengasih. Yang kita baca tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan kesedaran dengan kesedaran. Peringkat awal dengan kesedaran lagi, dengan pemikiran lagi. Jadi kita lihat bagaimana ibadah tu bermula di situ.
Dia bermula daripada perasaan kita. Sebab tu bila kita sembahyang pun Allahu Akbar. Bila sebut Allahu Akbar tu hati kita dah tunduk dah. Hati kita dah rasa ta'zim, rasa mengagungkan Allah, agungnya Allah, hebatnya Allah, aku ni kerdil, dia rasa situ. Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Dibaca dengan sepenuh hati dia, perasaan dia. Baru kita sembahyang dengan perasaan. Baru kita boleh sembahyang dengan perasaan, baru kita boleh rasa khusyuk. Baru kita boleh rasa, sebab apa? Hasil daripada latihan, hasil daripada amal dan zikrullah tadi yang telah naik kepada roh. Zikir akan naik kepada roh sehingga kita akan mula merasai dan pergerakan perasaan kita. Perasaan kita mula merasai. Kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah, semakin kenal Allah. Ini perasaan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita terus lagi berzikir. Terus lagi amalan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dengan zikir lidah, dengan hati, perasaan kita pun mudah tersentuh, mudah menangis. Mengenangkan kebesaran Allah, kita mula menangis. Mengenangkan kasih sayang Allah, kita menangis. Mengenangkan kehebatan Allah, kita menangis. Hati kita sensitif. Hati sensitif. Kemudian hati kita mula tegas dengan maksiat, mula benci dengan maksiat. Hati benci dengan maksiat. Mulalah rokok yang ada tu, tengok rokok, benci dengan rokok. Ya Allah, buang rokok. Lama-lama dia tak rokok dah. Tak rokok dah. Tak rokok. Sebab dia kata, rokok ni membazir kan. Semua segi. Dia buang maksiat. Buang maksiat. Bila perasaan dia dah mula ada perasaan kepada Allah, ni nak sebut orang yang menjadi hamba Allah ni. Bila perasaan dia mula kepada Allah, maka dia dah tak suka dah. Dia dah rasa tawar. Maksiat-maksiat yang sebelumnya dia suka, dia seronok dengannya. Kelemahan yang sebelumnya dia berada dalamnya, dia mula rasa tawar, rasa busuk. Rasa busuk dengan maksiat ni. Rasa jijik. Rasa sampah berada dalam maksiat. Ini perasaan dia. Malahan dia rasa malu bermaksiat pada Allah. Dia mula malu bermaksiat pada Allah. Tapi macam mana proses nak berjalan? Kita kena mulakan dengan zikrullah. Sebab tu zikir ni penting. Dia bukan setakat zikir sekali-sekali tu. Setiap saat, setiap waktu. Maka dia akan naik ke roh. Sehingga kita merasai pergerakan perasaan kita, semakin kita mengenal Allah dengan hati kita. Kemudian kita terus berzikir lagi. Terus lagi. La ilaha illallah. Kita terus istiqamah lagi. La ilaha illallah. 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 Kita terus lagi. Maka dia akan terus semakin jauh. Meningkat semakin jauh ke dalam kebahagiaan-bahagian rahsia yang ada dalam hati kita. Bahagian yang rahsia. Mulalah kita melihat diri kita. Kita boleh muhasabah diri kita. Kita boleh memeriksa diri kita. Kat mana salah aku? Kat mana lemah aku? Masa pada ketika itulah rahsia-rahsia yang ada di dalam diri kita itu akan disentuh oleh zikrullah tadi. Sehingga akhirnya rahsia-rahsia itu akan terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh fizikal kita akan berzikir. Jadi bila rahsia dalam hati kita, bahagian sir, bahagian yang dalam, yang rahsia mula diikat dengan Allah, merasai kebersamaan Allah, maka pada ketika itu dia akan pergi pergi kepada seluruh fizikal kita. Dia akan pergi kepada seluruh, bukan lagi lidah, bukan lagi mata, bukan lagi telinga, seluruh fizikal kita, sehingga seluruh fizikal kita akan berzikir. Bukan hanya lisan, bukan hanya mata, bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, tetapi seluruh tubuh badan kita. Dan inilah yang digambarkan sebagai zikir kepada seluruh badan, tubuh badan kita itu menyebabkan kita lebih lagi berubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdekat dengan Allah. Jadi maknanya apabila sampai ke peringkat roh, maka dia akan pergi setiap sel dalam badan kita akan berzikir. Maka jadilah mata apabila dia melihat, mata melihat, dia melihat dengan kekuasaan Allah. Dia rasa dia melihat atas izin Allah, atas kudrah Allah, atas iradah Allah. Mata melihat.
perkara yang Allah syariatkan. Maka bila mata terpandang benda haram, tunduk. Mata tak mau tengok. Tak payah fikir dah. Mata tak mau tengok. Automatik mata tunduk. Automatik telinga tak mau dengar. Benda haram tak mau dengar. Telinga dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Seluruh badan kita. Kan? Terkawal syariat. Terkawallah syariat dalam seluruh kehidupan kita. Seluruhnya menjadi ubudiyah lillahi wahdah. Apabila dah semakin jauh, semakin mengenali Allah, roh mula mengenal Allah, perasaan mula disentuh. Selepas perasaan dia pergi kepada semua anggota-anggota yang ada. Sehingga akhirnya setiap sel akan dalam keadaan ubudiyah lillahi wahdah. Setiap anggota kita. Maka bila semayang, bukan lagi hanya kepala kita tundukkan. Mata melihat pada tempat sujud. Kan? Telinga tak bergoyang, kepala tak goyang-goyang. Bukan sahaja itu, seluruh sel, seluruh organ tubuh badan kita akan turut tunduk, turut sembahyang, turut rokok bersama-sama dengan rokok kita. Bukan rokok setakat rokok kita tundukkan badan kita saja. Seluruh akan merasai ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah jalan-jalan proses yang berlaku kepada mereka yang sentiasa menghidupkan ubudiyah lillahi wahdah tadi dengan kita kata dengan bermula dengan kenal Allah dengan zikrullah. Mengenal Allah dengan zikrullah, maka dia mula meningkat. Akhirnya seluruh tubuh badan dia akan dalam keadaan beribadah. Ini proses yang kita nak lalui. Sebab tu bila saya kata banyakkan zikir, memang kena banyak sungguh. Memang kena banyak sungguh. Kalau kita setakat 100, 200, 700, setakat ratus tu, maka kita belum lagi masuk dalam kategori orang yang berzikir. Orang yang berzikir ni, dia akan berzikir sepanjang setiap nafas dia berzikir. Setiap nafas dia berzikir. Allahu. Sampai peringkat macam gitu. Kan? Allahu. Tapi kita tak naklah pergi dalam sangat. Yang situ belum sampai lagi. Sampai maksud itu kita akan bincang. Macam mana setiap saat dalam keadaan berzikir. Sehingga akhirnya perasaan itu akan menyebabkan anggota badan kita, anggota zahir kita bersama-sama terkawal daripada maksiat. Kita dah mula benci maksiat. Rasa benci dengan maksiat, rasa tak suka, rasa jijik, rasa sampah, rasa tak patut aku melakukan perkara ini di hadapan Allah. Ini proses. Ini dinamakan proses ubudiyah. Mesti bermula dengan hati kita. Barulah berlaku perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum sehinggalah dia mengubah apa yang ada pada dalam diri mereka itu. Barulah sembahyang jadi apa? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Barulah sembahyang boleh jadi pencegah kepada fahsyak dan munkar. Barulah kita boleh mampu nak tinggalkan dosa kita. Kalau tidak kita sembahyang, habis sembahyang kita buat dosa. Habis sembahyang kita buat dosa. Habis sembahyang kita lalai. Lalai itu dosa. Kenapa? Kerana kita tidak faham maksud ubudiyah adalah satu proses. Ini satu proses. Ini proses tarbiyah. Sebab itu kita sebut memulakan dengan zikrullah, mengingati Allah. Nabi kata apa? Lebih baik amalan yang paling mudah tapi lebih baik daripada amalan besar-besar tapi terputus dengan Allah. Sebab apa? Orang yang dalam keadaan berperang, ada juga yang Allah tak terima peperangan dia. Orang yang baca Quran, ada juga yang Allah tak terima Quran dia. Orang yang infak, besar infak ni, tapi Allah tak terima infak dia. Kenapa? Apabila dia berinfak, dia kata, ya Allah, aku gunakan infak untuk aku apa? Untuk aku derma, beribadah padamu. Allah kata, bohong. Engkau infak, tetapi hati engkau hajat. Dalam hati ni, hajat dia apa? Hajat dia supaya orang sebut, dia ni pemurah, dia ni dermawan. Maka orang dah sebut dah, pada hari ni aku tak terima amalan dermawan kau itu. Allah tak terima. Ada orang berjihad, ya Allah. Allah tanya, apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat dalam keadaan nikmat yang aku bagi? Maka dia kata, ya Allah, nikmat yang kau bagi, aku berjuang, berjihad, berjuang pada jalanmu, ya Allah, berjuang. Sehingga aku syahid pada jalan Allah. Aku berjuang kerana-Mu, ya Allah. Maka Allah kata, engkau bohong. Kazib tu. Kau bohong.
Kau bohong. Kenapa engkau bohong? Engkau berjuang, kau berjihad supaya orang sebut engkau berani dan kau mati syahid dan orang dah sebut pun kau berani. Orang semua dah sebut pada hari ini aku tak ada bahagian untuk kamu. Orang baca Quran. Kenapa apa engkau buat dengan nikmat aku bagi? Ya Allah, aku belajar Quran, aku baca Quran, aku mengajar Quran. Baca Quran sedap, orang semua menangis mendengar aku membaca Quran. Maka Allah SWT menggambarkan, engkau bukan baca Quran kerana aku, engkau baca Quran supaya orang sebut engkau qari. Engkau orang yang berilmu, engkau alim. Dan orang dah sebut pun, oh ini orang yang paling baik sekali Quran dia, sebagainya. Maka pada hari ini tidak ada lagi bahagian kau. Jadi, apa masalah kepada amalan-amalan yang besar tadi? Apa masalahnya? Masalahnya kerana hatinya terputus daripada Allah. Terputus daripada Allah. Bila hati terputus daripada Allah, perang, syahid, Quran, infak, dermawan, apa saja, hatta salat, bila terputus daripada Allah, Allah tidak akan pandang amalan tersebut. Sama ada terputus dengan niat yang berbeza-beza, atau terputus dalam keadaan melalaikannya. Melalaikan amalan tadi. Dan mengikut yang lain, mensyirikkan Allah. Wa'iyazbillah min zalik. Sebab tu, yang kata Nabi, zikrullah ini adalah merupakan amalan yang paling singkat, paling mudah, tapi dia adalah amalan yang paling baik. Tapi maksud zikrullah ini bukanlah buat sekali-sekali, satu hari 1000 kali, satu hari 2000 kali, tak. Maksud zikrullah sini ialah kita berada dalam keadaan taat pada Allah, sentiasa dalam taat pada Allah, sentiasa menjauhi larangan Allah, sentiasa dalam keadaan mengagungkan Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, sentiasa dalam keadaan bertaubat, bermuhasabah, sentiasa dalam keadaan ubudiyah. Maka haza, itulah dia zikir yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak mengikuti melalui proses itu menjadi seorang hamba Allah? Itu tidak lain disebut tadi, mula dengan hati kita. Hati kita. Jadi nak mula dengan hati, kita mula dengan lidah kita, la ilaha illallah, hati sampai ke hati. Saya dah sebut dah tadi prosesnya. Sehingga akhirnya zikir tadi itu akan sampai kepada roh. Dan setelah naik kepada roh, sampai kepada roh, maka dia akan terus semakin jauh ke bahagian-bahagian yang rahsia, bahagian yang tersembunyi, yang dalam diri kita. Nanti kita akan bincang nanti apa dia bahagian-bahagian tadi itu. Bahagian tersembunyi yang dalam diri kita itu, dan sehingga akhirnya seluruh zahir kita akan turut berzikir. Apa maksud turut berzikir? Maksudnya seluruh tubuh badan kita turut berubudiyah. Tangan tak mencuri dah. Mata tak melihat yang haram dah. Telinga tak mendengar yang haram dah. Lidah tak jadi dah. Lidah untuk alat mengumpat, alat memfitnah. Seluruh tubuh badan kita akan menjadi berzikir pada Allah. Seluruh tubuh badan kita berada di dalam syariat Allah. Ubudiyah lillahi wahdah. Barulah kita boleh menjalani kehidupan kita dengan keadaan kita ni berubudiyah kepada Allah. Ini baru betul kita kata ubudiyah. Jadi dia bukan hanya kata aku nak solat, aku nak sembahyang, aku nak puasa setakat macam itu, tapi tidak melalui proses. Bagaimana nak membina ubudiyah lillahi wahdah tadi? Kena melalui proses. Proses ini dikatakan proses untuk beribadah kepada Allah, proses untuk tarbiyah diri kita. Dan kemudian setelah zikir itu semakin jauh, kita terus lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus lagi zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kita terus lagi kita punya zikir tadi, kemudian zikir itu akan pergi jauh lebih dalam ke bahagian hati yang paling tersembunyi, dalam hati yang paling tersembunyi, dalam hati kita. Sehingga kepadanya yang paling tersembunyi daripada yang tersembunyi, sirul arasir. Digambarkan Syekh Abdul Qadir Jalani dalam satu bahagian yang paling tersembunyi sekali. Maka ketika itulah kita akan mendekati Allah dan sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Dan pada ketika itu, insya-Allah kita tidak akan lalai lagi. Tak akan lalai lagi dah. Masa tu bila sebut la ilaha illallah, lidah tak sebut la ilaha illallah, hati pun tak sebut la ilaha illallah, tapi hati yang paling dalam, akan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia akan memancarkan cahaya, membacarkan kekuatan, sehingga seluruh hati dia, seluruh fizikalnya, seluruh jasad dia akan merasai bersama Allah, akan dekat bersama Allah, sehingga mencapai kepada makam al-baqa, makam baqa billah.
Akan sampai makam baqa billah. Makam fana fillah. Makam fana fillah. Bila sampai peringkat itu, maka pada ketika itu dia tidak ada lagi dah terputus dah. Dah terputus dah daripada dunia yang mengganggu hati dia. Dan syaitan yang membisik pada hati dia tak masuk dah. Bisikan syaitan dah tak boleh nak masuk sebab hati dia yang paling dalam sentiasa dalam keadaan zikrullah. Kerana apabila hati kita yang paling dalam telah disentuh oleh ma'rifatullah, telah disentuh oleh mengenal Allah, maka pada masa itu Allah SWT halau keluar. Allah SWT halau lindungi kita daripada segala bisikan syaitan, bisikan jahat. Maka pada masa itulah nafsu kita telah mula sampai kepada mutmainnah dan ke atas. Mutmainnah dan ke atas. Jadi pada ketika itu kita dah mula insya-Allah tenang. Bukan tenang lagi, kan? Kita boleh memberikan biiznillah sesuatu yang kuat kepada orang lain. Menjadi mursyid. Mula kita boleh menyinari cahaya, memberi cahaya kepada orang lain biiznillah dengan zikir kita. Maka zikir itu masuk ke dalam peringkat yang paling tinggi sekali, ialah Allah akan anugerah. Tapi nak capai peringkat itu anugerah Allah. Itu semua anugerah Allah. Sebab tu kita kena minta. Kita kena minta kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, berilah kekuatan pada aku untuk terus mengingatimu, berzikir padamu, mengenalimu, ya Allah. Berilah hidayah pada aku, ya Allah. Berilah taufik kepada aku, ya Allah. Minta ke Allah. Jangan tak minta. Jangan kita ingat zikir dah selesai. Aku dah zikir sampai 10,000 kali. Ramai orang kan berzikir sampai 10,000 kali. Sampai banyak ribu kali lah. Tapi hati dia lalai. Hati lalai. Zikir, lidah duk sebut, baca Quran macam-macam, tapi hati lalai. Dan kadang-kadang hatinya boleh berzikir tapi naik turun. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Kan hati tak konsisten, tak boleh istiqamah. Kenapa tak boleh istiqamah? Kerana hati tadi berzikir tapi dia tidak kenal Allah. Dia berzikir, tapi dia tak kenal Allah. Duk sebut aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak ada kefahaman mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menyebabkan dia tidak sampai kepada ubudiyah. Satu hari dia rasa kuat iman dia, satu hari pula dia rasa lemah iman dia. Oleh sebab itu, andainya zikir yang hanya mampu diucapkan dengan perkataan, sekiranya kita zikir hanya setakat perkataan saja, dengan ucapan-ucapan sahaja, maka dia menjadi satu kenyataan bahawa hati kita masih lalai, lupa pada Allah. Jadi kalau kita setakat lidah saja berzikir, lidah saja baca Quran, tak sampai lagi peringkat hati kita membaca, tidak menghadirkan hati, tidak sampai peringkat roh berzikir. Roh ni maknanya perasaan kita. Tidak sampai lagi itu, maka sebenarnya zikir kita di lidah, tetapi hati kita lalai. Kita boleh faham lah. Kita tengok proses tadi kan, kita boleh faham. Tapi bukan maknanya tak bagus. Lidah saja, tak apa. Teruskan zikir. Sebab bila kita berzikir dengan lidah, walaupun dengan lidah, dia mengingati yang lain. Mata dengar, telinga dengar, semua dengar. Ni semua hidup ni. Jadi kehidupan kita ni, jangan kita ingat hidup kita ni, kan, kita ni yang mata aja ke tak, semua satu badan kita hidup. Jadi bila satu badan mendengar zikrullah, satu badan mengingati Allah. Bergetar sebenarnya. Syaitan bergetar. Kan? Kalau ada orang nak sihir kita pun boleh hancur. Biiznillah. Jadi kalau zikir secara dengan lidah tu tak apa, teruskan. Maknanya kita tak sampai lagi lah yang hati tu. Teruskan. Dan zikir secara senyap dalam hati. Maknanya kita zikir hati je, lidah tak sebut. Maknanya adalah menghadirkan hati. Dan kita cuba menggerakkan perasaan. Jadi bila hati kita, lidah tak sebut, tapi hati sebut. Hati duk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati. Lidah duk makan. Lidah duk cakap tapi hati sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh tak? Boleh. Susah. Okay? Macam mana nak sebut zikir? Kita tengah makan, tengah apa? Kita perlu latihan. Bila kita dah mula sampai peringkat hati tadi, la ilaha illallah, hati. Maka hati itu akan menuju kepada ikhlas, menuju kepada husnul zan, menuju kepada syukur, menuju kepada sabar, menuju kepada redha, dia akan menuju kepada roh. Dan hati zikir, lama-lama dia akan pergi kepada roh.
pada perasaan kita. Maka dia akan melahirkan perasaan hubbullah, sayang pada Allah, and khaufillah, kita akan takut pada murka Allah, raja, berharap, bertawakal pada Allah dengan tawakal yang sejati, yang sebenar. Jadi maknanya lidah kena mulakan dengan lidah, lepas tu dengan hati, dan kemudian zikir hati itu akan menyebabkan kita merasai kenyataan. Barulah kita akan sampai peringkat mengenal Allah, melihat sifat-sifat Allah Al-Jalal, sifat Allah yang agung, perbuatan Allah yang agung, nama Allah yang agung, dan kita akan melihat sifat Allah yang Jamal, yang indah, yang hebat, yang sempurna. Maka sampailah satu ketika bila terus lagi kita belajar lagi, menuntut ilmu lagi, kita menuntut ilmu, kita belajar tentang makrifat pada Allah lagi, belajar lagi, kita beramal lagi, akhirnya sampailah kita kepada Al-Haq, sampailah kita kepada Allah. Sampai kita pada Allah. Jadi sampai pada Allah ni bukan dalam bentuk perbuatan fizikal. Fizikal kita, perbuatan kita. Kita kata kita berzikir pada Allah tadi dengan perbuatan kita, lidah kita, tapi sampai kepada Allah dengan hakikat sampai yang di alam ghaib, sampai yang sebenar, hakikat yang sebenar, iaitu dengan hati kita, dengan basirah kita, dengan hati kita, kekuatan kita, perasaan kita. Dia tidak boleh kita nak gambarkan. Ada satu soalan pada saya beberapa hari yang lepas, saya ada sebut tentang bar, titik bar. Saya sebut dalam satu penyampaian saya, mungkin kuliah 2-3 hari lepas. Ada seorang kepada saya, tolong terangkan saya tentang bar. Ini adalah kaedah-kaedah tasawuf, bagaimana untuk nak merealisasikan kewujudan diri kita. Tapi benda ni adalah rahsia Allah. Jadi saya nak sebut sini, mungkin sampai satu masa mungkin kita boleh bincang lah tajuk ni. Tapi nak sebut sini, kan, kita akan berada di satu tempat seolah-olah satu titik bar. Kita akan berada di situ, dalam keadaan kita bersama Allah, dalam keadaan kita mengabdikan kepada Allah. Ini dari sudut kaedah-kaedah pemahaman dalam konteks pembersihan, tazkiyah nafs. Jadi kita nak sebut kat sini, dia adalah merupakan satu rahsia. Orang yang telah sampai kepada Allah ni, sampai peringkat perasaan dia telah bersama dengan Allah, mengenal Allah tadi, maka hanya dialah yang tahu rahsianya. Allah akan bagi padanya rahsianya. Macam kita lah nak makan madu, nak makan pelam, kita tahu madu tu manis, kita tahu pelam tu manis-manis masam, pelam apa tak kira lah. Kita tak akan tahu hakikat macam mana rasa pelam tersebut, madu tersebut, sehinggalah kita berada dalam satu suasana, kita makan pelam tu, kita minum madu tu, baru kita tahu, oh macam gini rasa dia. Kita tak boleh cerita kat orang rasa macam mana. Macam mana rasa minum air madu? Macam mana manis lah. Manis macam mana? Adakah sama macam manis gula batu, gula putih, gula perang, ataupun manis macam mana? Kita kata manis madu. Jadi macam mana nak bagi dia faham? Nak bagi dia faham, dia kena duduk kat situ. Dia kena makan, minum air madu, baru dia kata, oh macam gini rasa madu. Tak sama dengan gula putih, tak sama dengan gula perang, tak sama dengan stevia, tak sama dengan manis lain. Madu, rasa madu. Rasa dia. Jadi begitulah. Apabila kita telah sampai satu peringkat, orang yang telah berada di titik bar, ini kepahaman titik bar nanti kita akan bincang kemudian lah, daripada masa ke masa. Namanya kita berada di satu suasana, satu keadaan yang Allah akan memberi kepada kita. Macam mana perasaan mengenal Allah, macam mana kenal Allah tu. Allah akan memberikan satu perasaan yang istimewa kepada orang tersebut. Hanya orang itu yang memahaminya. Kita tak boleh nak cerita, tak boleh nak gambarkan, nak bayangkan. Sebab benda tu, dia dengan Allah, Allah akan bagi. Dia sayang Allah macam mana, dia rasa diri dia ni kerdil macam mana, dia rasa diri dia fana, diri ni dia tak ada. Segala yang ada ni dia rasa tak ada. Yang ada hanya Allah. Itu dia berada dalam fana. Ada setengah orang sampai gila. Sampai gila. Bukan gila. Dia bukan gila sebenarnya. Tapi dia berada di satu alam yang lain. Allah bagi. Kemudian dia kembali balik kepada alam dunia. Ini peringkat-peringkat nanti kita bincanglah kemudian. InsyaAllah. Biiznillah. Kalau Allah izin kita bincang. Dia satu peringkat. Dia rasa terpisah daripada dunia. Terpisah daripada dunia. Terpisah daripada diri dia. Terpisah daripada apa yang ada di alam zahir ini. Sampai kalau lamalah keadaan begitu,
maka sampai peringkat orang nampak dia macam gila. Orang panggil gila isim. Orang panggil gila isim. Kan? Tetapi bila gurunya, sebagainya, kawannya, Allah SWT mengizinkan dia patah balik, maka dia akan jadi seorang yang bersih. Dia melihat sesuatu bukan lagi, dia bukan nampak pokok. Dia akan nampak pencipta pokok. Macam mana dia nampak? Bukan dengan mata, tapi dia nampak dengan anugerah Allah. Macam mana anugerah Allah? Kan? Hanya orang yang berada di situ yang tahu. Sebab tu itu adalah anugerah Allah. Satu yang ditarik oleh Allah, majzub disebut. Yang ditarik oleh Allah. Allah tarik kepada dia. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringkat-peringkat perjalanan menuju kepada Allah. Orang yang macam ini sentiasa dalam keadaan ubudiah kepada Allah. Sentiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan sampai peringkat selepas itu dia akan sampai satu peringkat di mana Allah bagi pula anugerah. Dia bukan hanya mengetahui bahawa tidak ada makhluk ni semua sebenarnya tidak ada, bersifat fana, binasa, melainkan Allah, illallah. Dia melihat pokok, dia tak nampak pokok dah. Dia nampak kuasa Allah kat situ. Dia nampak Rahman Allah, Rahim Allah, basirah dia. Kan? Kemudian selepas tu dia akan dapat, dia kembali balik. Dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dan makhluk sebagai makhluk. Ni dipanggil makam baqa. Maka makam baqa ni lah dia boleh dengan kekuatan yang Allah beri kepada kenal Allah tadi, sesuatu yang lain daripada orang lain kenal tadi, maka pada ketika itulah dia boleh membimbing manusia. Dia boleh membimbing manusia dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu dia menjadi seorang yang mursyid. Nak cari guru yang mursyid bukan senang. Bukan senang. Nak mencari kawan-kawan yang mursyid bukan senang. Tetapi insya-Allah dengan proses yang kita lalui, yang kita jalani, maka mudah-mudahan kita akan mendapat cahaya-cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang tanya pada saya, macam mana dia maksudkan dengan ba? Dia kata Ustaz Ismail Kamus pun tak cerita. Jadi saya kata bukan tak cerita, tapi benda tu bukan nak cerita. Benda tu adalah benda yang diberi oleh Allah, majzub. Allah bagi, Allah tarik dia. Allah tarik daripada alam manusia fikir benda yang kecil-kecil ni. Maka dia akan berada satu alam yang tinggi, yang besar, yang akhirnya dia menyebabkan dia lebih kenal Allah lagi. Jadi kita jangan bimbang pasal benda-benda yang macam itu. Sebab kita yang penting kita buat. Apa yang kita mampu buat, kita buat. Kita zikir, kita berfikir tentang apa yang ada, insya-Allah. Dah 11.30 Masya Allah. Subhanallah, dah 11.30 dah. Tak sempat lagi masuk tajuk. Dia belum tajuk lagi ni. Ni baru mukadimah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak gambarkan sini, ubudiah nak menjadi hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang benar, bermula dengan hati kita. Hati yang terikat dengan Allah. Dan macam mana hati itu terikat dengan Allah? Hati itu bersama Allah. Hati itu mengingati Allah. Dan hati yang telah kita bersihkan, hati yang telah kita lembutkan dengan mujahadah, dengan kita berjuang bersama-sama, dengan buat apa yang kita tahu, ialah hati yang sentiasa dalam keadaan berzikir pada Allah. Bila hati itu berzikir pada Allah, dia akan meningkat, dia kenal Allah, semakin kenal Allah, sehingga akhirnya perasaan dia bersama dengan amal zahir dia. Dia buat sesuatu bukan dengan fizikal, tapi zahir dia, dengan hatinya, dengan perasaan dia. Itulah yang saya telah sebut tadi. Jadi insya-Allah apabila kita sampai kepada peringkat itu, sehingga akhirnya hati kita akan sentiasa berada dengan Allah, dekat dengan Allah, takarub dengan Allah. Bukan saja jadi muqarrabin, dia akan jadi seorang yang wasilin. Muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Wasilin, orang yang sampai pada Allah. Al-wasilin. Ini ke kemuncak. Makam baqa. Kalau orang tasawuf dia panggil makam baqa. Makam baqa, yang kemuncak ni. Dia kata dia telah berada pada peringkat yang mana dia bersama dengan Allah. Tapi jangan kita bayangkan fizikal macam makhluk, bukan. Dia bukan macam itu. Baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan insya-Allah. Selepas daripada kita membina kekuatan hati kita dengan zikrullah, dengan perasaan kita, dengan roh kita, maka kita akan masuk kepada satu lagi amal yang penting untuk menjadi ubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan amal yang berkaitan dengan akal kita pula, tafakkur. Jadi hati untuk kita sampai kepada Allah, tafakkur untuk kita mendekatkan lagi, memperkuatkan lagi hati kita tadi. InsyaAllah kita akan sambung besok. Sebab saya tengok dah pukul 11.30. Kita kalau saya mulakan yang ini nanti tergantung.
Nanti tergantung. Saya mula besok lah. Besok insya-Allah kita akan tengok pula macam mana nak jadi ubudiyah ni. Bukan saja hati kita perlu berzikir, tetapi akal kita juga perlu berfikir. Dan berfikir ni adalah berfikir yang boleh membina kekuatan zikrullah tadi. Membina kekuatan hubungan kita dengan Allah. Bukan berfikir satu campur satu jadi dua. Bukan berfikir belajar sampai jadi PhD dalam matematik, sains, medik, engineering dan sebagainya. Tapi berfikir untuk kita lebih dekat dengan Allah. Berfikir untuk melahirkan amal. Macam mana zikir tadi melahirkan amal. Zikir yang melahirkan amal, meningkatkan iman, melahirkan amal. Berfikir juga macam mana berfikir yang melahirkan amal. InsyaAllah kita akan bincang, sambung ya. Mudah-mudahan Allah izin untuk kita melihat supaya kita boleh proses diri kita ni betul-betul untuk menjadi seorang yang berubudiyah kepada Allah lillahi wahdah, insya-Allah. Jadi apa yang saya sampaikan pada hari ini tuan-tuan, puan-puan, jadi cuba tengok balik, fikir balik, ambil nota elok-elok, kemudian tengok poin-poin dia, sebab apa yang saya cakap ini adalah benda yang antara benda yang paling asas dalam tarbiyah. Yang ramai orang yang duduk dalam tarbiyah, puluh tahun duduk dalam tarbiyah. Puluh tahun duduk dalam usrah dan halaqah. Puluh tahun belajar Quran, tapi tidak faham akan hakikat bahawa sebenarnya yang nak kita dekatkan dengan Allah ini bukan amalan-amalan zahir, bukan proses-proses yang zahiriah, tetapi yang pertama sekali ialah apa yang ada di dalam hati kita. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah kamu merubah apa yang ada dalam hati kamu. Dan bagaimana nak merubah apa yang ada dalam hati? Kita kena melihat sejauh mana keterikatan kita, kebersamaan kita dengan Allah. Salah satu melalui zikrullah. Dan konsep zikrullah yang saya bawa pada pagi ini bukan hanya sekadar la ilaha illallah, walaupun proses yang bermula di situ dengan lidah, dengan hati tadi, proses itu bermula di situ, tapi konsepnya ialah zikir. Maknanya kita ni tidak terputus daripada Allah. Kita tidak terpisah daripada Allah. Kita dalam keadaan sentiasa melakukan taat pada Allah. Dalam keadaan meninggalkan larangan Allah. Dalam keadaan berubudiyah. Itu maksud zikrullah. Jadi bila keadaan kita bersama dengan Allah, barulah kita terkena kepada hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Sesungguhnya dunia ini, seluruh dunia ini dilaknat oleh Allah. Illa, melainkan yang ada zikrullah. Jadi seluruh dunia ini dilaknat oleh Allah. Melainkan yang ada di dalamnya zikrullah. Apa maksud zikrullah? Yang dalamnya itu ada ubudiyah kepada Allah. Ubudiyah, pengabdian, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita faham. Oh, macam gitu. Maka bila kita dah faham ni, insya-Allah tuan-tuan, saya minta tolong amalkan. Sebab itulah kita minta kepada Allah bukan hanya hidayah. Kita minta taufik. Kerana hidayah ni untuk kita dapat sesuatu kefahaman, satu ilmu. Dah berapa siri dah 40 lebih siri dah untuk mendapatkan ilmu-ilmu ni dari sudut kuliah duha kita. Tetapi bagaimana nak mengamalkan ilmu ini, kita kena minta daripada Allah taufik. Kena minta taufik supaya kita ada kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kita tahu, yang telah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, hidayah tadi. Barulah kita boleh melaksanakannya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang boleh mentajdidkan Islam di akhir zaman. Amin amin ya Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم علينا يا الله. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك
وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام الغنى عن الناس، وحب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, puan-puan, mohon kalau boleh dipanjang-panjangkan, disampaikan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincang pada pagi ini Allah berkati, Allah rahmati, Allah beri taufik kepada kita untuk mengamalkan insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.